Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bersama dengan Pak Chu. Jadi pada kali ini Pak Chu akan merungkai fenomena yang berlaku yang sekarang ni adalah yang menjadi kejutan pada seluruh dunia, itu gempa bumi yang berlaku di Turki dan Syria. Pada kali ini Pak Chu akan menceritakan macam mana fenomena atau macam mana keadaan mekanisme kejadian gempa bumi yang hebat yang berlaku pada 6 hari bulan Februari 2023 sekitar pukul 4.17 pagi waktu Turki, di mana mengikut pada apa yang kita dapati sampai sekarang ini adalah jumlah korbannya adalah mencapai 45,486 orang, iaitu dia terdiri daripada lebih kurang dalam 40,000 daripada di Turki dan selebihnya adalah di Syria, lebih kurang dalam 6,000 di Syria. Jadi kita boleh bayangkanlah betapa fenomena atau betapa bencana ini mengancam nyawa yang agak hebat ataupun menyebabkan banyak nyawa yang hilang disebabkan oleh fenomena gempa bumi yang berlaku di Turki ini. Jadi Pak Chu ingin merakamkan salam takziah kepada rakan sesama Islam di Turki dan juga di Syria yang telah terkorban di dalam kejadian gempa bumi yang hebat pada skala 7.8 Richter baru-baru ini. Jadi sehingga sekarang ini pun proses ataupun kejadian ataupun proses-proses mencari dan menyelamat masih lagi giat dijalankan. Jadi kalau kita tengok di dalam berita-berita yang disiarkan dalam arus perdana, dapati masih lagi dijumpai insan yang terperangkap di bawah bumi, di bawah runtuhan tetapi masih lagi hidup. Jadi kita masing-masing berdoa agar banyak lagi jiwa-jiwa yang masih hidup, yang masih berada di bawah runtuhan bangunan. Jadi sebenarnya sebagaimana yang kita ketahui bahawa Turki merupakan satu negara yang boleh dikatakan penuh dengan sejarah gempa bumi. Jadi sejarah gempa bumi ini di Turki tidak mengikut pada catatan. Catatan adalah di lebih kurang dalam 17 tahun 17 sebelum Masehi lagi dah direkodkan berlakunya gempa bumi di bumi Turki. Dan dari situlah beberapa banyak siri yang kejadian gempa bumi yang memang betul-betul berlaku di Turki yang menyebabkan ratusan ribu nyawa terkorban. Jadi Pak Chu ada juga membuat sedikit homework daripada data-data yang dikeluarkan daripada USGS atau United States Geological Survey yang mengatakan bahawa pada 17 Disember tahun 1115 didapati 260,000 nyawa terkorban disebabkan oleh gempa di Turki, dan 19 bulan Mei 526 Masehi 250,000 insan terkorban, dan tahun 1268 60,000 terkorban, dan 26 Disember 1939 dia ada 32,700 nyawa hilang, dan 17 Ogos 1999 ini kalau kita ingat satu gempa yang berlaku di Izmit di Turki mengorbankan 17,127 orang, dan pada tahun ini itu 6 Februari 2023 dapati lebih daripada 45,000 insan terkorban disebabkan oleh gempa bumi. Sebenarnya apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah disebabkan oleh dia ada kaitan dengan sesar ataupun fault yang aktif. Apa itu fault? Ataupun retakan, ataupun dengan bahasa mudahnya adalah retakan yang ada di kerak bumi itu sendiri. Jadi kalau kerak bumi itu macam itu dia retak. Apabila dia retak, apabila ditolak kiri kanan dia akan bergerak. Jadi pergerakan daripada sesar atau fault itu berlaku secara perlahan mengikut pada kadar pergerakan plate atau pergerakan kepingan
daratan yang berlaku sebagaimana yang Pak Cu cerita dulu dalam episod plate tektonik ataupun tektonik keping, di mana pergerakan di antara dua keping benua itu akan mengalami satu tekanan yang kuat, dan kemudian pada masa yang sama menyimpan tenaga yang hebat di antara kedua-dua ini. Apabila sesuatu masa dia akan bergerak laju sedikit daripada kadar biasa. Apabila bergerak laju, maka dia akan wujud satu seismic wave berlaku daripada tempat itu. Itu kita panggil dia sebagai focal ataupun tempat di mana berlakunya punca gempa bumi. Jadi apabila berlaku pergerakan tu berjalan selaju daripada biasa, maka dia akan wujudlah gelombang gempa. Jadi gelombang gempa ini akan bergerak secara laju di dalam media yang padat, maka dia akan bergerak laju dan menghasilkan gelombang-gelombang sampingan. Terutama sekali gelombang, sebagai contoh gelombang Rayleigh atau gelombang Love dan sebagai gelombang-gelombang yang berkaitan dengan gelombang gempa. Perkara yang berlaku di Turki baru-baru ini pada 6 Februari itu adalah disebabkan oleh satu sesar atau satu fault yang dipanggil dia East Anatolian Fault, ataupun kita panggil istilah biasa kalau dalam kalangan geologis kita panggil dia EAF. EAF merupakan satu fault ataupun satu sesar yang aktif di Turki. Begitu juga North Anatolian Fault ataupun NAF, dan juga satu sesar yang aktif juga di Turki. Jadi dua sesar inilah yang selalu menghasilkan gempa. Jadi kalau kita tengok daripada data-data yang data-data atau rekod-rekod yang dihasilkan hasil daripada gempa ini adalah berkaitan dengan melalui kedua-dua sesar berkenaan, iaitu East Anatolian Fault ataupun North Anatolian Fault. Jadi kedua-dua itu berada di Turki. Jadi yang baru-baru ini yang East Anatolian Fault ataupun sesar Anatolia di bahagian timur itu adalah berhampiran dengan sempadan Syria. Jadi tempias daripada itulah maka berlakunya juga kemusnahan di Syria. Jadi kita bayangkanlah, negara Turki adalah merupakan satu negara yang civilizationnya ataupun civilization yang agak awal, dan juga mengenai bangunan-bangunan yang tidak dibina secara engineering ataupun latest engineering punya design. Maka sebab itulah kita nampakkan banyak bangunan-bangunan yang dah runtuh, dan kalau kita tengok sedih, kita tengok semuanya bangunan dah jatuh menyembah bumi. Padang Tukuku disebabkan oleh fenomena gelombang gempa berkenaan. Jadi apa terjadi dengan mengikut pada rekod-rekod yang berlaku, bukan sahaja East Anatolian Fault yang memberikan kesan gempa di Turki, tetapi yang aktif juga adalah North Anatolian Fault yang berada di bahagian utara, dan kemudian dia akan menjala terus sampai ke berhampiran dengan Istanbul. Itulah menjadikan satu kebimbangan kepada masyarakat dunia sekarang ni. Andai kata berlakunya gempa bumi di Istanbul, Masya Allah, jadi kita pun tak boleh nak jangka lah kadar berkenaan. Tetapi walau macam mana pun, fenomena gempa memang akan berlaku juga yang mengunjur bahagian utara daripada Turki dan sampai ke Istanbul, yang ada kaitan dengan North Anatolian Fault atau NAF. Jadi kedua-dua fault inilah yang menjadi kesan atau memberikan satu fenomena gempa yang hebat yang berlaku di negara Turki, dan mengakibatkan ratusan ribu insan terkorban disebabkan oleh gempa berkenaan. Jadi kita bayangkanlah, sepanjang daripada Masehi lagi dah berlakunya gempa bumi sehinggalah pada sekarang. Jadi sebagaimana rekod geologi, memang fenomena ini tidak akan berhenti berlakunya gempa sehinggalah bercantumnya, sehingga tertutupnya
tertutupnya Laut Mediterranean apabila tolakan daripada Afrika itu menolak Eurasia dan akan menutup Laut Mediterranean, dan bermula dari situlah maka akan berhentinya berlakunya proses gempa bumi. Jadi kita bayangkanlah gempa bumi itu kita tak boleh nak elak, dia akan tetap berlaku sebab itu adalah merupakan pergerakan plate, ataupun dengan lain perkataan itu adalah bumi kita ni dinamik. Jadi bumi ni masih lagi bergerak, dia punya plate atau keping-keping bumi dia bergerak di antara satu sama lain. Jadi kalau sekiranya ada berlaku pelanggaran antara dua plate, maka itu merupakan jadi satu punca gempa bumi di tempat berkenaan. Bagaimana dengan Malaysia? Malaysia kita pun ada juga fault, ada juga sesar yang merentangi semenanjung Malaysia, tapi sesar kita tak aktif, dah tak ada gempa bumi, tak memberi sumber kepada gempa bumi setakat ini. Tapi walau macam mana pun wujud lagi kebimbangan pada semua masyarakat Malaysia sendiri, apakah sesar ini akan aktif satu masa nanti. Jadi kita pun walau macam mana pun usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan untuk membuat kajian untuk mengesan kembali keaktifan sesar yang ada di Malaysia itu sedang berjalan sekarang ni. Jadi kita masing-masinglah berdoa agar fenomena berkenaan tidak akan berlaku di Malaysia. Jadi kalau mengikut pada kajian atau ikut pada rekod geologi, ikut daripada apa yang data-data geologi, maknanya tak akan ada lah gempa bumi yang di Malaysia ini sekuat yang berlaku di Turki pada skala 7.8 pada skala Richter. Jadi secara ringkasnya di kawasan gempa itu adalah merupakan sempadan plate di antara dua plate ini berlanggar, di mana ini kita panggil dia satu adalah Arabian Plate ni dia menolak ke utara, dan kemudian berlanggar dengan dipanggil dengan Anatolian Plate atau keping Anatolia. Daripada situlah berlakunya geseran itu adalah fault. Apabila geseran itu berlaku secara ke kiri, ataupun dalam istilah geologi kita panggil dia sebagai geseran ke kiri atau sinistral displacement. Jadi daripada situlah berlakunya gempa. Jadi sebagaimana yang Pak Ju cerita tadi, fault itu adalah aktif, dia bergerak pada kadar pergerakan plate, tetapi apabila berlakunya sedikit pergerakan atau pergelinciran yang laju daripada kadar asal, maka dia akan wujudlah satu gelombang ataupun satu pusat gempa. Daripada situlah akan terseraknya gelombang menuju ke kawasan-kawasan yang boleh memusnahkan kawasan yang terlibat. Jadi saya harapkan supaya tidak adalah timbul satu-satu orang kata jadi sebagaimana sekarang ni orang duduk cerita tentang satu fenomena disebabkan oleh gelombang elektromagnetik dan sebagainya yang menyebabkan satu berlakunya gempa bumi. Jadi Pak Cuk rasa tak masuk akal juga lah, sebab kawasan Turki merupakan kawasan yang kita tahu mengandungi rekod gempa bumi sejak sebelum Masehi sampailah ke sekarang ni. Itu adalah merupakan satu fenomena alam yang kita tidak dapat nafikan. Dan dari orientalis yang mengatakan bahawa adanya daripada sindiket daripada berlakunya letupan disebabkan oleh manusia. Pak Cu rasa itu tidak dapat diterima akal setakat ini, sebab itu adalah merupakan satu fenomena alam yang berlaku di kawasan berkenaan. Jadi itu sajalah yang dapat Pak Cu rungkai kepada kali ini. Jadi kita masing-masinglah kita berdoa agar yang mana insan-insan yang masih lagi terperangkap di bawah bangunan itu dapat diselamat ataupun masih hidup dan dapat meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini, insya-Allah. Itu saja daripada Pak Cu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.